Salam sejahtera, kawan-kawan, saudara-saudara, keluarga-keluarga yang menonton konten dan video kali ini. PRN17 Sabah semakin panas. Antara yang menambahkan kepanasan PRN17 Sabah adalah berkaitan dengan video yang viral baru-baru ini, berkaitan dengan Exco Gardenia. Saya yakin Anda yang menonton video ini sudah mengetahui tentang video yang viral itu. Sampai ada gesaan kepada adun PAS tersebut yang didakwa menghina dan memalukan maruah rakyat Sabah. Akhirnya apa yang berlaku kepada PN, apa yang berlaku kepada PAS di Sabah? Ada yang kata parti ini akan bungkus, ada yang kata mereka tidak akan diterima di negeri di bawah Bayu. Oke, sebelum saya teruskan, izinkan saya perkenalkan kepada Anda. Ini adalah terapi imun transfer factor. Kepada Anda di luar sana yang ada masalah kesehatan penyakit berulang, kencing manis, kolesterol, gout, darah tinggi, diabetes, masalah jantung, pinggang, sakit lutut, dan apa saja masalah kesehatan Anda, produk ini adalah jawaban kepada doa Anda. Sekiranya Anda ingin mendapatkan maklumat tentang terapi imun, Anda boleh menghubungi nomor yang tertera. Oke, saudara-saudara, saya dapat maklumat daripada laman FB Abdul Latif Abdul Rahman menyambut ketibaan YB Tan Sri Tuan Guru Presiden PAS di Kota Kinabalu. Hadi Awang mengiringi calon PAS di Karambunai, yaitu Datuk Dr. Ali Akbar, Pesuruh Jaya PAS Sabah. Memang ada yang akan mengundi PAS, tapi persoalannya setelah adun kedai itu telah membuat kenyataan sedemikian yang dianggap menghina rakyat Sabah dan maruah Sabah, akhirnya ramai yang semakin tolakan kepada PAS PN itu semakin kuat di Sabah. Kalau tak percaya, saya bacakan kepada Anda komen yang saya lihat. Ada yang kata datang sudah geng Gardenia. Ada yang kata yang lain berjalan lincah, dia pula pakai tongkat, masih ada hati nak menang pilihan raya, bikin malu. Bungkuslah kamu rang, indah sudah kami minat Gardenia sekarang. Indah sadap tuh bikin pusas, indah payah kamu buang masa pergi sini. Kalau Tok Guru punya bos datang, Sultan Kelantan tuh bawa kasih bagus Sabah apa? Kasih bagus SG4 dulu. Maknanya kasih maju dulu negeri yang mereka tadbir, barulah mau kasih maju Sabah. Tidak masalah. Kenapa Presiden PAS banyak ponteng parlimen? Jangan lupa bawa roti Gardenia. Ada yang kata ada majelis pemberian roti Gardenia kah? Tanya bapaknya sambil mengesat keringat yang jatuh di pipi. Rombongan yang membawa roti Gardenia berlori-lori bersama biawak tua. Hairan, parlimen tak hadir, Keke dapat pergi pula. Haji Hadi pergi Sabah, tak bawa roti Gardenia untuk rakyat Sabah. Adun Kedah yang cakap untuk kempen calon PAS parlimen selalu ponteng. Sabah dapat pergi, tolak Perikatan Nasional PAS. Jadi kawan-kawan, ada yang berpendapat bahwa PAS PN adalah parti yang akan awal paling out untuk PRN17 Sabah ini. Jadi menurut Anda, kawan-kawan tonton apa pandangan Anda? Salam sejahtera, selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Penamaan calon bagi PRN17 Sabah pada 15 November. Sudah senarai calon kita sudah tahu, dan pilihan pun kita mulai menilailah siapa yang kita akan pilih, terutamanya bagi rakyat Sabah. Nah, bercakap tentang penamaan calon, bercakap tentang PRN17 Sabah, ada yang kata calon daripada PN ataupun PAS akan kalah hanya kerana isu roti Gardenia. Tapi selain daripada itu, saya juga mendapat maklumat, saya tidak pasti benar atau tidak, tapi adakah ini satu bentuk penolakan terhadap Perikatan Nasional apabila
Saya lihat dalam satu laman TikTok Malaysia Media. Biar betul tak sampai 50 penyokong hadir sokong Ronald Kiandi. Tanda soal. Kena tulah roti garden ya kak. Nah, saudara-saudara yang saya hormati, contoh dan bapak yang saya hormati, benar atau tidak PN sekarang kena tulah hanya karena isu roti gardenia? Dan Ronald Kiandi ini bukan ahli biasa-biasa Perikatan Nasional, tapi kalau saya tak silap beliau adalah pemimpin utama Perikatan Nasional di negeri Sabah. Oke, sebelum saya teruskan, izinkan saya perkenalkan. Ini adalah terapi imun transfer factor. Kepada Anda di luar sana yang ada masalah kesehatan, penyakit berulang, terapi imun adalah jawaban kepada doa Anda. Sekiranya Anda ingin mendapatkan tips dan juga maklumat tentang terapi imun, Anda boleh menghubungi nomor yang tertera. Nah, saudara-saudara, benar atau tidak, memang tidak sampai 50 orang penyokong hadir sokong Ronald Kiandi. Kalau ini benar, habislah Ronald Kiandi, habislah PN PAS. Sedangkan pemimpin yang utama pun tak ramai penyokong, apatah lagi kalau pemimpin yang lain, calon-calon PN yang lain. Nah, saya tidak cakaplah mereka ini lemah ke apa, tapi pasti suara rakyat Sabah akan diterjemahkan pada hari pengundian nanti. Nah, menurut Anda, kalau ini benar pasti memalukan. Nah, saya tengok di ruangan komen pun ada yang kata kalah teruk Ronald Kiandi. Ada yang kata kenapa tidak tunjuk video sekeliling. Nah, itulah persoalannya, benar atau tidak memang 50 orang saja yang hadir ataupun tak sampai 50 orang. Ada juga party ini sebagai party gardennya. Semoga PN menang nanti. Ya, memanglah ada juga penyokongnya. Ada yang kata rakyat Malaysia tetap bersama Perikatan Nasional. Undi Perikatan Nasional dapat PAS, mundur Sabah bah. Dalam ruangan komen mencelah pula menantu abah bila nak balik. Hilang deposit nak mundur, pilih PAS Perikatan Nasional. Jadi saudara-saudara yang saya hormati, ini pasti satu kejutan buruk untuk Perikatan Nasional dan PAS. Apapun kita nantikan saja keputusan yang resmi nanti. Salam sejahtera, selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Tonton dan kawan-kawan semua yang menonton video ini, video kali ini, berita kali ini. Roti gardenia adalah antara isu yang menjadi paling viral pada ketika ini. Setelah Adun Kedah, wakil rakyat dari Parti PAS, membuat kenyataan yang mengguris hati orang Sabah, bahkan kepimpinan politik Sabah sudah menyuarakan perasaan mereka setelah kenyataan daripada Adun Kedah berkaitan dengan kempen roti gardenia yang dianggap menghina rakyat Sabah, maruah Sabah. Jadi ada yang bercadang bahwa beliau sebagai wakil rakyat tidak boleh menunjukkan ciri-ciri seorang wakil rakyat adalah macam beliau. Maksudnya ada yang menggesa beliau untuk letak jawatan untuk dipecat. Bahkan kepimpinan di dalam PN sendiri daripada Sabah pun telah memberikan komen yang pedas kepada Adun PAS tersebut. Jadi ada satu artikel berkaitan dengan Adun ini daripada Harapan Daily. Kedah wajar dapat anugerah kualiti perbahasan teruk. Ini pasti memalukan Kedah, memalukan Sanusi sebagai Menteri Besar Kedah dan juga kepimpinan PAS. Tapi sebelum itu, saya perkenalkan, ini adalah transfer factor, terapi imun transfer factor. Kepada Anda di luar sana yang ada masalah kesehatan, penyakit berulang, terapi imun adalah jawaban kepada doa Anda. Sekiranya Anda ingin mendapatkan maklumat, tips tentang terapi imun, Anda boleh menghubungi nomor yang tertera. Sekiranya Anda mau mendapatkan kesehatan yang terjamin, karena produk ini adalah untuk mendidik, menyeimbangkan, meningkatkan sistem imun badan sehingga mampu melawan berbagai jenis penyakit. Aktivis politik Syam Gaz secara sinis berpendapat 6 adun dari PN
Kedah wajar diberi anugerah YB paling teruk. Menurutnya anugerah itu layak bagi kesemua wakil rakyat terbabit. Memandangkan kualiti rendah perbahasan mereka sepanjang sidang belanjawan Kedah 2026 dalam tempo seminggu ini. Jadi dinyatakan di sini ada 6 adun wajar diberi anugerah YB paling teruk. Adakah dengan ini mereka sepatutnya dipecat ataupun letak jawatan? Yang menggemparkannya dalam senarai yang dinyatakan oleh Syamgaz, aktivis politik, dalam senarai ini tak sangka yang bercakap tentang roti gardenia pun tersenarai. Menurutnya anugerah itu layak bagi kesemua wakil rakyat terbabit. Berikut kenyataan 4 adun PAS dan 2 adun bersatu terbabit yang mengundang kecaman orang ramai. 1. Adun Sungai Limau Datuk Ustaz Muhammad Azam PAS mendakwa kerajaan Madani kononnya mengabaikan sekolah agama rakyat walaupun PM mengembalikan peruntukan yang sebelum ini Tun Mahathir hapuskan. Kedua, adun Kupang Datuk Najmi Ahmad Parti PAS mengakui rasa ingin ketawa atas insiden seorang lelaki yang baru 2 hari berkahwin ditemui maut bergantung pada pokok di kampung Lubuk Kabu, Kuala Pegang. Ketiga, adun Kota Sipute Ashraf Mustaqim Parti Bersatu mendakwa orang Perlis sudah banyak ambil duit dari orang Kedah. Nomor 4, adun Gurun Badrul Bakhtiar Parti PAS memfitnah kononnya terdapat kenaikan cukai jualan dan perkhidmatan ataupun SST. Yang kelima, adun Lunas Khairul Anwar Ramli Parti Bersatu menempelak rakyat Kedah yang membantah kenaikan kadar baharu cukai taksiran atau cukai pintu yang tidak munasabah. Dan yang keenam, adun Kuala Ketil, ini yang terbaru. Adun Kuala Ketil Major Mansur Zakaria Parti PAS menghina orang Sabah kononnya tidak faham mengenai isu cukai dan cukup disogok dengan roti gardenia. Jadi kita sudah lihat video itu dan ini adalah senarai yang dinyatakan oleh Syamgaz. Anda setuju atau tidak? Apa pandangan dan komen Anda? Hai, hello, salam sejahtera. Oke, saya kongsikan kepada Anda produk-produk yang saya tag dalam video saya. Ini adalah Jeep Buluwo Men Sling Bag. Ramai yang minat bag ini, Jeep Buluwo Men Sling Bag. Kita ada Korean style glasses ataupun kacamata style Korean yang sangat viral di media sosial. Kita juga ada NY Head Bucket. Boleh guna di mana-mana. Jalan-jalan, nak memancing boleh guna. Kita ada 2 warna. Oke, ini adalah NY Head Bucket. And then kita ada perfume yang viral yang ramai suka. EDP ataupun Desandra Men Perfume. Ini Desandra Men Perfume. Kita ada Rexona yang menjadi kegilaan ramai, terutamanya kepada wanita. Rose Glow Rexona. Dan kita ada smartwatch. Amazfit T-Rex Smartwatch. Semua produk ini saya tag dalam video, Anda boleh semak.